hasil akhir dia tu akan pergi kepada bahan buangan lah, waste. Tapi kalau kita nak kutip semula, kita kata kita nak ambil keratin, dan yang keluar tu adalah keratin sebenarnya. Yang keluar daripada sistem tu adalah keratin dan kita boleh ambil semula. Boleh jadi waste dan juga boleh jadi bahan utama yang kita nak. Tapi dia, tempat tu nama dia waste collector. Dan yang terakhir adalah komputer tu lah, recorder yang tunjukkan dia punya puncak peak. Secara terperincinya macam ni lah juga kat kolom yang saya tunjukkan semalam. Kamu buat apa? Komputer saya hang. Okey, pump. Kita ada banyak jenis pump. Pump ni sangat penting. Kalau dia tersekat-sekat dan semua, data kita, result yang kita dapat, keputusan yang kita dapat akan jadi tak elok. Macam mana pump ni sebenarnya? Kan? Pump ni kalau kita pernah pergi ke hospital, kita pernah sampai ke hospital, bukan kita sendiri yang duduk dirawat lah. Kita tengok orang yang dirawat, kita melawat orang. Ada orang yang dia kena tambah cecair dalam badan dia. Dan cecair tadi akan dimasukkan melalui pipe. Dan pipe tadi akan dihubungkan dengan sejenis pump yang dipanggil peristaltik pump. Salah satu pump dalam HPLC ni macam tu juga guna dia. Dia sedut, dia tolak. Dia sedut, dia tolak. Itu peristaltik pump. Dia ambil nama sempena kita punya kerongkong. Macam kita makan kan, dipanggil peristaltik effect. Kalau kita telan, kita penyek pula. Kita kontrak, apa bahasa Melayu kontrak? Macam kita telan makanan tu kan, ada sikit kejap dia jadi keras bahagian atas kan lama-lama. Itu dipanggil peristaltik pump. Okay? Jadi pump ni mesti boleh digunakan pada tekanan yang tinggi. Walaupun dia kecil, dia perlu tekanan yang tinggi untuk menolak sampel kita melalui stationary phase tu, melalui fasa pegun. Dia perlukan tekanan yang tinggi. Okay? Dan data yang keluar tu tak boleh lah keluar. Kalau pump kita ni tersangkut, mungkin data yang kita hasilkan jadi pun tersangkut-sangkut. Okay? Jadi peak tu sepatutnya ada tiga puncak je. Tiba-tiba dia jadi 4-5 puncak yang disebabkan oleh pump yang tersangkut. Okay? Dan flow dia mesti straight. Dia tak boleh tersangkut-sangkut. Sebab tu tak boleh ada bubble. Dan kebiasaannya pump ni dia stainless steel lah. Dia ada constant pressure dan juga constant volume. Ini dia kata ada dua jenis. Sebenarnya sekarang ni semua pump dia ada dua ni. Dua sekali. Kita boleh analisis yang pertama, kita samakan dia punya tekanan, constant pressure. Dan yang kedua, kita boleh samakan dia punya volume. Kebiasaannya kita samakan volume. Kita pastikan volume supaya sentiasa bergerak 5 mil per minit contohnya. Sentiasa dalam masa setengah jam. Pressure yang dia nak main, ikut suka dia. Pun boleh. Ataupun kita nak pastikan pressure je sama. Berapa banyak yang masuk biar. Boleh juga. Ini yang jenis-jenis pump yang kita dah tengok dalam soalan-soalan tu. Reciprocating. Ini adalah naik turun. Dia bukan naik turun. Dia bulat. Dia macam piring, dua piring yang bergeser lah antara satu sama lain. Dan ada lubang di antaranya. Itu dia panggil reciprocating. Yang kedua adalah displacement pump. Ini macam injap dalam kereta tu. Naik turun. Yang kita tengok tadi tu, itu ni displacement pump. Dan yang ketiga yang jarang digunakan adalah pneumatic pump, pump angin. Ni macam kita pergi kat kedai kereta, kedai motor, yang dia nak isi angin daya tu. Dia bunyi gedeng, ceh tu kan. Ini adalah pneumatic pump, pump angin. Ini jarang digunakan sebab dia tak stabil sangat. Okay, ini contoh-contoh dia, pump. Naik turun. Seterusnya adalah injektor. Ini injektor yang dikeluarkan. Dia sepatutnya duduk melekat dekat mesin tu. Ini yang nampak yang bulat ni. Yang hitam ni, ini yang saya kata tombol yang kita boleh tolak-tolak tu. Kita boleh tolak dia ke keluar, ke masuk. Nampak? Yang kita tengok tadi, sepatutnya
mobile phase akan bergerak. Okey, macam tu. Kalau dalam keadaan macam ni, mobile phase tadi tidak akan diganggu oleh sampel langsung. Okay? Dia bergerak dengan dia, dunia dia saja. Macam bas kan, daripada Kuala Terengganu sampai KL. Tak berhenti pun. Ni sampai KL habis kan, dia tak patah balik. Sampai KL habis. Ni pun sama, dia sampai KL habis. Bila kita masukkan sampel dan kita tolak dia pergi ke tempat inject ni load kan. Bila pergi ke tempat inject, nampak dia putuskan yang di sini. Jadi sampel kita dah pun masuk ke dalam sistem. Macam bas ni berhenti ambil orang. Dia nak pergi KL, dia berhenti ambil orang di Kuantan. Itulah dia. Lepas tu dia terus pusing sistem dia. Kebiasaannya bila dah ambil, kita akan putuskan semua dia jadi macam ni. Bila dia dah ambil ni, mungkin dalam masa 20 saat, dia akan putuskan semula jadi dalam keadaan load balik. Bukan dalam keadaan inject. Jadi kalau load, ada dua posisi. Yang pertama adalah load, sampel tidak akan masuk ke dalam sistem HPLC. Tapi kalau dalam keadaan inject, sistem akan masuk dalam HPLC. Penting kan tahu benda ni? Penting. Sebab bila kita ubah dua keadaan ni, tekanan dia akan berubah. Okay? Kalau kita biarkan dia terlalu lama dalam keadaan inject ni, data kita akan jadi salah sebab angin masuk juga. Ya, ini adalah jumlah yang kita boleh masukkan ataupun the volume, the injection volume, sample injection volume. Ini dulu 5 mikroliter. Tak, sekarang ni dah boleh 1 mikroliter. Tukar. Ya, 1 mikroliter. Ini mikro kan? 1 mikroliter dah boleh. Dan alat yang kita tengok minggu lepas, kita tengok semalam tu boleh 1 mikroliter. Ya, ni yang saya cerita-cerita tadi lah. Yang sama. Ini pun sama juga cerita-cerita tadi. Kolom. Ini adalah fasa pegun. Fasa yang tidak bergerak. Kolom je lah. Ya. Dan ini adalah bukan definisi, bukan klasifikasi. Apa benda panggil? Details. These are the details that we should know regarding a column. Sebab apa kita kena tahu ni? Sebab kita nak tentukan komponen-komponen tadi kan. Kita nak tentukan vitamin C, kita nak tentukan flavonoids, kita nak tentukan keratin. Kadang-kadang dia memerlukan kolom yang sifatnya berbeza. Panjang mungkin dia nak yang lebih pendek. Bukaan dalaman, ID tu, bukaan dalaman dia tu, internal diameter dia tu, pun mungkin kadang-kadang 4, kadang-kadang 10, kadang-kadang 4.5 mm size dia tu. Okay, bukaan dalaman. Kemudian packing apa? Silika gel, silika yang disalut dengan C8, silika yang disalut dengan C18, silika yang tidak disalut. Itu packing. Dia akan tulis semua ni. Kemudian size silika tadi. Ini size silika tadi. Berapa size setiap satu? Secara purata, bukannya sama. Secara purata, berapa size dia? Ada yang 4 mikron, ada yang 3 mikron. Dan saya rasa 3 tu dah ada kecil dah. 10 ni jarang kita jumpa. Kebiasaannya 5. Okay? Jadi bila kita dah ada fakta ni, dia akan tulis macam kat bawah ni. Jadi ini adalah panjang dia, ini adalah bukaan dalaman dia, diameter dalaman dia, dan ini adalah size stationary phase tu sendiri, size fasa pegun tu ataupun silika tu sendiri. Boleh Jadi ini secara terperinci satu-satu, tapi kebiasaannya dia akan tunjuk macam yang bawah ni. Jadi untuk kita gunakan setiap kolom, kita mesti tengok ni dulu. Takut salah jenis kolom apa. Jenama tak ada masalah. Kita boleh guna jenama apa saja, tapi syarat spesifikasi ni mesti yang kita nak. Dia ada banyak jenama, ada macam kereta lah juga. Untuk kolom, dia ada kolom Waters, dia ada kolom HP, Agilent, dia ada kolom Shimadzu, dia macam-macam. Ini kolom macam-macam. Satu kolom range harga dia lebih kurang 5,000 ke 10,000. Okay? Lagi pendek,
lagi mahal. Sebab apa lagi pendek lagi mahal? Lagi pendek lagi jimat masa kita nak gunakan dia.